Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hello Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Hadi di Saman. Hadi di Saman. Apa komen Anda tuan-tuan dan puan-puan semua? Kenapa tiba-tiba Hadi di Saman? Adakah disebabkan kenyataan beliau berkenaan dengan dosa jemaah yang tidak mengundi semasa mereka menunaikan haji ataupun bagaimana? Dengan satu kenyataan dalam bahasa Inggris, Muslims went to Mecca while non-Muslim returned to vote DAP. Past President claims poor turnout among Muslim in GE15 ataupun pada PRU15. Adakah berkenaan dengan itu? Tapi hari ini saya bukan nak kongsi tentang itu, tetapi berkenaan dengan Saman Hadi Awang. Satu berita yang mengejutkan, permohonan kembalikan saman terhadap Hadi didengar April 2023. Tapi sebelum kita meneruskan isu panas malam ini, isu panas hari ini, saya ingin meminta saudara-saudara semua untuk tekan butang subscribe, like dan share video ini supaya seluruh Malaysia tahu isu panas daripada channel ini. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua. Dua penganut Kristian dari Sabah berpeluang untuk mengembalikan saman mereka terhadap Abdul Hadi Awang berhubung kenyataan Presiden PAS itu yang didakwa berunsur hasutan terhadap penganut agama itu. Mahkamah Persekutuan menetapkan pada 4 April 2023 untuk mendengar permohonan daripada Macklin Masiau dan Lawrence Jomeji Kinsil alias Maximilian bagi kebenaran merayu untuk mengembalikan semula saman terhadap ahli parlimen Marang itu. Peguam kedua-dua perayu, Marcus Lim, mengesahkan tarik pendengaran ketika dihubungi Malaysia Kini pada petang kemarin. Perbicaraan di Mahkamah Persekutuan untuk kebenaran merayu ditetapkan pada 4 April 2023. Dan ketika dihubungi Malaysia Kini, Peguam Hadi Yus Farizal Yusof turut mengesahkan tarik pendengaran dan memaklumkan prosiding akan dijalankan secara dalam talian untuk mendengar hujah daripada kedua-dua perayu dan responden yaitu Hadi Awang sendiri. Pada 7 Mei tahun lepas, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Abdul Hadi untuk membatalkan saman sivil berkenaan. Defendant berusaha membatalkan saman tersebut atas alasan bahwa dia meremeh, menyusahkan dan penyalahgunaan proses mahkamah. Dan pada 16 Ogos tahun ini, Mahkamah Rayuan menolak rayuan kedua-dua rakyat Sabah untuk mengembalikan semula saman tersebut. Kedua-dua mereka kemudian membawa kes itu ke Mahkamah Persekutuan. Pada 19 Desember 2020, dua rakyat Sabah itu memfailkan saman berhubung kenyataan Abdul Hadi yang disiarkan dalam organ Parti PAS Haraka pada 18 Januari 2016. Kedua-duanya mendakwa kenyataan itu kemudiannya dilaporkan oleh portal berita dalam talian FMT pada hari yang sama. Mereka memohon pengisytiharan bahwa Abdul Hadi telah membuat perbuatan menghasut yang bertentangan dengan Seksyen 3 Akta Hasutan 1948. Mereka juga memohon pengisytiharan bahwa defendant tidak layak untuk memegang sebarang jawatan dalam kerajaan Malaysia, termasuklah jawatan yang setara dengan jawatan menteri. Pada 2 April 2020, Abdul Hadi dilantik sebagai utusan khas ke Timur Tengah berpangkat menteri. Pelantikan itu dibuat selepas kejatuhan kerajaan PH dan pembentukan kerajaan PN pada masa itu. Jadi ini satu berita yang menggemparkan Hadi Awang, menggemparkan seluruh pemimpin Perikatan Nasional, di mana permohonan untuk kembalikan saman terhadap Hadi didengar pada April 2023. Setelah Tun Juhar dilantik semula menjadi TYT, adakah respon ataupun penerimaan GRS
bagaimana penerimaan HJJ dan seluruh JRS setelah Tun Johar dilantik semula TYT. Sebelum saya meneruskan, saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada kamu semua yang sentiasa menyokong channel ini. Tolong tekan butang subscribe, like, dan share supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Dan share kepada seluruh rakyat Malaysia berkenaan dengan channel ini yang penuh dengan info-info semasa dan isu-isu hangat di Malaysia. Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua, Tun Johar Mahiruddin akan meneruskan khidmat sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah untuk penggal keempat. Dan apakah penerimaan JRS setelah beliau mengangkat sumpah untuk menjadi TYT lagi? Pelantikan ini sekaligus menyaksikan Johar memegang jawatan berkenaan lebih 10 tahun sejak dilantik pada 1 Januari. Ini sabah.com telah dimaklumkan bahwa istiadat mengangkat sumpah akan berlangsung di singgasana kecil Istana Negara. Oke, jadi tuan-tuan dan bapak semua, hubungan JRS dengan Johar ini yang menjadi tanda tanya rakyat Sabah, rakyat Malaysia. Apa status hubungan antara JRS, antara HJJ dengan Johar? Tempoh lantikan Johar sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah sepatutnya berakhir selepas 2 penggal, yaitu selama 8 tahun. Bagaimanapun beliau dilantik semula ke jawatan itu pada tahun 2018, selepas Kerajaan Warisan memindah perlembagaan Sabah untuk memasukkan had tempo 2 penggal berkenaan. Langkah berkenaan telah dikecam oleh beberapa pihak, termasuklah para pengikut dan ahli-ahli politik yang setia kepada Musa dan juga HJJ. Mereka mendakwa pelantikan semula Johar merupakan satu ganjaran politik bagi peranan dimainkan dalam membantu Presiden Warisan, Datuk Seri Panglima Shafie Apdal, menjadi Ketua Menteri pada tahun 2018. Lalu, satu kes saman terhadap Johar telah dibawa oleh Musa ke mahkamah pada Mei 2018. Dan pada tahun 2020, ahli-ahli politik yang memihak kepada Musa dan HJJ sekali lagi mempersalahkan Johar kerana membenarkan Shafie membubarkan Dewan Undangan Negeri. Sekali lagi, ahli-ahli politik yang memihak kepada Musa, Aman, dan HJJ telah bertindak menyaman Johar. Seorang sumber tinggi JRS mengaku, hubungan kerajaan Sabah dengan Johar tidak seerat yang diharapkan. Malah, lantikan semula Johar mungkin isyarat jelas bahwa pentadbiran HJJ tidak akan bertahan lama. Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua, sekiranya benar Johar ketika beliau telah membenarkan membenarkan Presiden Warisan pada ketika itu membubarkan DUN, adakah pada hari ini beliau telah dilantik semula sebagai TYT akan menjejaskan prestasi, akan menjejaskan status Menteri Sabah pada hari ini, Ketua Menteri Sabah pada hari ini, yaitu HJJ, dan juga sebagai pengerusi JRS. Dengan media hari ini yang mengatakan bahwa malah lantikan semula Johar mungkin isyarat jelas bahwa pentadbiran HJJ tidak akan bertahan lama. Adakah maknanya HJJ akan pada masa terdekat ini, mungkin tahun hadapan, akan tidak lagi mempunyai status sebagai Ketua Menteri? Pada tahun 2020, ahli politik yang memihak kepada Musa Aman dan HJJ sekali lagi mempersalahkan Johar kerana membenarkan Shafie Apdal yang sebagai Ketua Menteri pada ketika itu membubarkan Dewan Undangan Negeri. Dan sekali lagi ahli-ahli politik yang memihak kepada Musa Aman dan HJJ telah bertindak menyaman Johar. Suatu kes saman terhadap Johar telah dibawa oleh Musa ke mahkamah pada tahun 2018. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen anda berita hari ini? Adakah benar-benar Tun Johar yang dilantik semula menjadi TYT ini memang mempunyai hubungan yang erat dengan Presiden Warisan ketika Shafie Apdal menjadi Ketua Menteri Sabah? Beberapa nama yang diwar-warkan termasuklah bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman dan Tan Sri Joseph Pairin Kitingan, serta bekas Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia. Sebelum ini JRS dan Kerajaan Sabah pimpinan Datuk Sri HJJ Noor dikatakan mempunyai calon-calon TYT sendiri. Tun Johar Mahiruddin akan meneruskan hikmahnya sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah. Dan hubungan JRS dengan Johar dilihat tidak seerat yang diharapkan.
Mereka mendakwa pelantikan semula Johar merupakan satu ganjaran politik bagi peranan yang dimainkan dalam membantu Presiden warisan Datuk Sri Panglima Shafie Apdal menjadi Ketua Menteri pada tahun 2018.